kita mula cerita. Alhamdulillah. Sama sekali. Tersebar berita, tersebar. Saya nyatakan semalam saya tak buat live. Semalam saya tak buat live. Saya kata malam ni saya tak buat live. Malam tadi saya buat live. Malam tadi saya tak buat live. Malam tadi saya tak buat live. Saya tak buat live lah. So malam ni saya buat live. Saya kata bahawa malam tadi saya buat live. Ingat. Tak apalah, tak kisah tu. Saya kata kan bahawa ada sesuatu yang besar akan berlaku pada weekend ini. Dan sesuatu yang besar itu nampaknya seperti yang saya duga, seperti yang saya dah jangka, yang bukan saya jangka sebenarnya, maklumat ni kita dah terima awal. Bahawa akan terdapat sebaran berita-berita palsu atau tak palsu, surat akan berterbangan. Cuma saya tahu benda itu akan berlaku, cuma saya tak tahu apa. Saya tahu dia akan berlaku, cuma saya tak tahu apa yang akan berlaku, surat yang akan berlaku. Akhirnya kita dapati bahawa ada satu surat yang keluar hari ini disebarkan, ditularkan di media-media sosial berkenaan dengan Muhyiddin Yassin pula. Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak dikatakan telah menyatakan sokongan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi surat itu tersebar dan disebarkan oleh Astro Awani dan sebagainya, tapi saya dah dapat surat tu awal lagi daripada Astro Awani sebarkan surat tersebut. Jadi kemudian Malaysia Gazette tu silap saya pergi menghubungi pejabat UMNO, dan kemudian pejabat UMNO sendiri menyatakan bahawa surat itu palsu. Now, interestingly, saya tak tahulah, setakat saya baca, setakat masa ini, saya tak tahu kalau ada kenyataan daripada Najib ataupun Zahid Hamidi sendiri, boleh hantarkan kepada saya tak dapat. Tetapi setakat apa yang saya dapat tadi, itu adalah kenyataan pegawai daripada pejabat UMNO. Kemudian KJ sendiri mengeluarkan satu Twitter, saya tak tahu Twitter, saya rasa Twitter, yang mengatakan bahawa kalau betul itu surat daripada Presiden, maka itu bukan surat yang mewakili suara ahli UMNO, dan KJ mengatakan bahawa beliau tidak bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang KJ kata. Kemudian dalam masa yang sama tersebar surat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dikatakan palsu. Tapi surat itu bukanlah satu benda, kalau benar pun surat tu bukanlah satu benda yang orang kata apa, macam mana kata, bukan satu kecacatan pun lah, sebab memang kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim itu memohon kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menyatakan bahawa beliau mempunyai sokongan. Yang menjadi kejutan, yang menjadi orang kata apa, kejutan besarnya adalah di mana surat daripada UMNO itu, daripada Zahid, daripada Najib itu sendiri mengatakan bahawa beliau menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Agong. Kemudian tak lama sejurus selepas itu dinyatakan bahawa surat itu palsu. Kemudian keluarlah anak Zahid kata, kalaulah surat itu surat benar, kenapa ditulis di atas tracing paper lah, apalah dan sebagainya. Nah, bagi saya paper itu tak penting. Bagi saya yang penting motif kepada surat tersebut, objektif kepada surat tersebut, dan adakah benar bahawa mereka-mereka ini tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu adalah sesuatu yang benar-benar kita boleh persoalkan. Dalam situasi dan keadaan yang ada sekarang ini, seseorang yang deny tidak semestinya benda itu benar. Dia deny tak semestinya benar. Macam saya kata, kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tak revealkan nama mereka yang menyokong beliau? Kenapa dia tak dedahkan nama yang menyokong beliau? Saya kata, kalau dia dedahkan nama yang menyokong beliau, maka kita akan nampak bahawa pelbagai ugutan, pelbagai tawaran, pelbagai rasuah, pelbagai benda akan dilakukan oleh geng-geng Muhyiddin, geng-geng Azmin, geng-geng Mahathir ini untuk memastikan bahawa Anwar tidak mendapat majoriti. Anwar tidak akan mendapat sokongan. Jadi sebab itu saya kata, kalau sekiranya yang menyatakan mereka menyokong atau menyatakan mereka tidak menyokong, kita tak boleh kata itu yang sebenar-benarnya. Itulah dia. Macam contoh KJ hari ini dia kata, saya tidak akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata. Anda tak boleh ambil benda itu daripada surface value. Whatever he said, mungkin benar, mungkin tidak. Mungkin itu satu taktik. Kita tak boleh nak kata. Tak boleh nak kata. Mungkin sebenarnya beliau menyokong. Sehingga terbentuknya kerajaan, baru kita tahu. Selepas itu, terdedah juga satu SD daripada yang menariknya daripada Mazli Malik. Sehingga setakat ini, Datuk Mazli tidak lagi menyatakan atau tidak deny lagi perkara tersebut. Again, saya tak tahu adakah benda itu benar atau tidak, adakah benda itu sah atau tidak. Tetapi daripada sumber itu awal sudah terdedah bahawa Mazli pergi menyokong Anwar Ibrahim. Dan mengenali Dr. Mazli, menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, inilah dia Mazli yang saya kenali lah. Kalau betul lah surat tersebut,
inilah Mazli yang saya kenali, inilah Ustaz Mazli yang saya kenali sejak daripada zaman saya belajar dekat UK dahulu. Inilah orang yang saya kenali. Tapi again, saya kata this is politik, anything can happen. Orang yang kata ya tidak semestinya ya, orang yang kata tidak semestinya tidak. Dia bergantung kepada apa yang berlaku nanti. Dan saya akan ceritakan akhirnya ke mana kita selepas ini. Kita kena ingat bahawa sidang parlimen akan bersidang pada bulan 11 ini. Dan kalau tidak ditangguhkan, dia akan bersidang pada bulan 11 ini dan pembentangan bajet akan berlaku pada bulan 11 ini. Ada seramai, kalau tak silap saya baca tadi, lebih 30 orang telah mengemukakan usul supaya diadakan undi tidak percaya. Dia kata undi tidak percaya. Bagi saya, usul macam mana sekalipun, kalau ramai sekalipun menyatakan usul, belum tentu usul itu boleh dibawa ke dalam parlimen, ke dalam Dewan Rakyat. Dia bergantung, macam saya kata semalam, bahawa dia mesti dibawa sebagai usul kerajaan. Dia boleh dibawa, tak ada masalah, tetapi biasanya dia akan letak di bawah sekali. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, sebenarnya dia boleh invoke standing orders peraturan mesyuarat ke-18 yang menyentuh berkenaan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum. Namun begitu, siapa yang menentukan kepentingan umum kalau bukan speaker? Sebab itulah mereka beria-ia nak tukar speaker hari itu. Sebab apa? Mereka tahu. Mereka nak bawa orang yang mereka boleh pastikan takkan bawa usul ini ke hadapan. Okey, tak apa. Persoalan utamanya, siapa dalang di sebalik penyebaran surat ini? Siapa dalang di sebalik penyebaran surat ini? Satu benda yang kita nak kena pastikan bahawa kita kena lihat siapa yang paling beruntung kalau sekiranya Mufakat Nasional, kalau sekiranya Barisan Nasional, kalau sekiranya gabungan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu berpecah. Siapa yang paling beruntung? Jawapannya adalah Mahathir dan juga Azmin. Mahathir dan juga Azmin. Tanpa kita sedari, ini tak ramai yang tahu, pada kira-kira sebelum semua commotion, sebelum semua peristiwa nak jatuh dan sebagainya, jumpa agung dan sebagainya, saya tak ingat tarikh bila, Mahathir berjumpa dengan Zuraida. Mahathir ada berjumpa dengan Zuraida dan ada kemungkinan beliau juga telah berjumpa dengan Azmin Ali. Mungkin secara orang kata fizikal ataupun secara non-fizikal, kita tak tahu. Tetapi pertemuan itu ada, perjumpaan tersebut ada. Dan perjumpaan tersebut, kita nampak bahawa terdapat satu naratif baru. Sebenar-benarnya, surat tersebut disebarkan untuk memecah belahkan Perikatan Nasional, Barisan Nasional, Mufakat Nasional dan juga gabungan Parti Anwar. Ini baru yang awal, tuan-tuan dan puan-puan. Ini saya kata baru yang mula-mula. Ini yang baru mula-mula. Kenapa nak pecahkan Mufakat Nasional? Kenapa nak pecahkan Perikatan Nasional? Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ingat, sekarang ini ada satu usaha baru. Saya dah sebut pada hari Isnin lepas. Saya ingat Isnin, sebab itu merupakan hari pertama saya live setelah seminggu saya tak live. Saya kata bahawa akan ada satu halangan yang besar, di mana akan ada orang kedua yang pergi berjumpa dengan Agong. Ingat tak? Harap tuan-tuan masih ingatlah apa yang saya cakap ni kan. Akan ada satu halangan besar di mana ada orang kedua yang akan pergi berjumpa dengan Agong. Tuan-tuan, pengkhianat akan sentiasa mengkhianat. Saya cerita satu cerita dahulu, saya cerita balik cerita ni. Ada seekor kalajengking, dia nak pergi menyeberang sungai. Tapi dia tahu dia tak boleh berenang. Kalau dia lalu kat sungai tu, mati lemaslah dia. Kemudian nampak seekor serigala pergi nak menyeberang sungai. So dia cakap kat serigala tu, serigala, aku boleh tak tumpang dekat belakang tengkuk engkau, kau bawa aku seberang sungai. Tu serigala tu kata, kau gila ke? Dia kata, aku nak pergi tumpang kau. Kenapa? Apa sal pula? Kalajengking tu kata, iyalah, kalau engkau naik atas belakang aku, nanti engkau sengat aku, matilah aku, dia kata. Kalajengking tu bercakap, kau fikirlah, kalau aku naik atas belakang kau, aku sengat kau, kalau kau mati lemas, kan aku lemas juga. Mana serigala pun fikir, betul juga okeylah, kau naiklah atas bahu aku, atas aku punya tengkuk. Dia pun berenang nak pergi seberang. Dalam pada nak berenang pergi seberang, tiba-tiba kalajengking sengat dia punya tengkuk. Lepas tu dalam pada racun tu slow-slow masuk dalam badan serigala tu, dalam pada dia lemah nak berenang, tiba-tiba dia tanya dengan kalajengking, kau tahu kita dua akan mati kalau kau sengat aku. Kenapa kau nak pergi sengat aku juga? Kemudian kalajengking bercakap, nak buat macam mana? Itulah tabiat aku. Mati pun matilah. Tapi itulah saya maksudkan, kenapa saya buat cerita ni tuan-tuan dan puan-puan? Itulah tabiat pengkhianat. Jiwa dia tak akan senang sehinggalah dia tahu bahawa dia telah berada di satu posisi di mana dia tak boleh lagi untuk nak digugat. Inilah pengkhianat tuan-tuan dan puan-puan.
Selama ini dia bawa Muhyiddin Yassin untuk khianat. Kalau kita ingat cerita bahawa sebenarnya Azmin ni, dia bawa Mahathir, konon-kononnya nak bawa SD. Ini sebelum kejatuhan kerajaan, jumpa Mahathir. Dia bawa Muhyiddin, dia kata, Muhyiddin, jom kita jumpa Mahathir, kata bahawa Mahathir, ini SD yang minta supaya kamu kekal sehingga habis penggal. SD tu nak sebenarnya Mahathir kekal sehingga ke habis penggal. Kemudian, tiba-tiba dia nampak peluang. Peluang ni bagusnya kalau kita take over government. Masa tu dia present kepada Mahathir. Mahathir, kita take over government terus. Mahathir kata no. Mahathir kata no, tak boleh. Jadi pada masa itu Mahathir letak jawatan. Adakah benar Mahathir kata no dan ataupun itu hanya sandiwara Mahathir, itu kita tolak tepi. Itu saya tak minat nak sentuh. Tapi lepas itu kita tahu beliau menjadi dia bawa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Kenapa dia bawa Muhyiddin Yassin? Kenapa dia sendiri tak pergi ke depan? Sebab pada masa itu dia tak ada parti. Azmin ni tak ada parti. So kalau dia kata dia nak jadi Perdana Menteri, atas parti apa? Ramai orang takkan setuju dengan dia. So dia bawa lah Muhyiddin Yassin, dia bawa lah UMNO, geng-geng UMNO, dia bawa lah geng-geng PAS, dia bawa lah geng-geng yang mana menyokong beliau pada waktu itu untuk menyatakan sokongan bahawa Muhyiddin Yassin adalah mempunyai majoriti. Dan kalau anda perasan, pada 29 hari bulan Februari, tidak ada sewaktu keluar surat daripada Agong mengatakan bahawa Muhyiddin telah mempunyai majoriti. Pada waktu itu dan pada saat tersebut, Muhyiddin Yassin tidak pernah menyatakan siapakah yang ada di dalam list beliau. Jadi sesiapa yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim membawa surat, berjumpa dengan Agong, Anwar Ibrahim tak berani menyatakan sesiapa di dalam list beliau. Muhyiddin Yassin pun tak pernah menyatakan siapa di dalam list beliau. Malah sewaktu Agong memanggil setiap seorang berjumpa dengan Agong pada waktu tersebut, tidak ada list pun yang keluar. Siapa sebenarnya yang menyokong Muhyiddin Yassin ni? Betul ke? Sebab tu saya kata dalam live saya yang menyebabkan orang ramai follow saya betul. Saya kata, sebenarnya the best avenues untuk menyatakan ada sokongan tak ada sokongan ialah di dalam Dewan Rakyat. Sebab masa tu jelas, kita angkat tangan atau kita undi secara rahsia, kita buka kertas tu satu-satu. Muhyiddin Anwar. Jadi kita kira. Baru kita nampak. Kita tak kisahlah siapa yang sokong, siapa tak sokong. Nama dia orang tu tak penting. Tetapi yang kita tahu 222 ahli parlimen duduk di dalam dewan tersebut menyatakan sokongan atau tidak sokongan mereka. Jelas. Tetapi bila berjumpa dengan Agong, berjumpa secara rahsia, kita tak nampak, kita tak tahu siapa list sebenar yang menyokong atau tidak menyokong. Bukan kita kata Agong tipu. Tetapi benda itu boleh dipertikaikan. Benda itu boleh dipersoalkan. Benda itu menjadi tanda tanya. Dan sehingga ke hari dan saat ini, kita tak pernah tahu siapa yang menyokong Muhyiddin Yassin. Kita tak pernah ada list tersebut. Jadi siapa-siapa yang buat parodi, ada saya terdengar satu parodi. Kita ada 120 nama. Apa namanya? Kita tak ada nama. Dia kata, kau kata tak ada nama, sedangkan kau kata ada sokongan. Muhyiddin Yassin pun benda yang sama. Dia sendiri tak pernah menyatakan siapa yang menyokong dia. Sehinggalah the day hari orang kata kabinet itu mula bersidang, kerusi itu disusun, 114 kerusi di sebelah kerajaan. Tiba-tiba Masih Kujat kata, tak, saya bukan kerajaan, saya pembangkang. Terpaksa dia alih kerusi Masih Kujat itu ke kawasan pembangkang sehingga jadi 113 kerusi. Jadi dekat mana yang mengatakan ada ST tersebut disign? Dekat mana yang menyatakan ada sokongan itu disign? Jadi kita nak menyatakan ada sokongan tersebut, itu satu benda yang pelik. Jadi kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ini, itu pengkhianatan Azmin. Dan dia nampak bahawa sekarang ini objektif dan matlamat dia untuk menjadi Perdana Menteri, untuk menjadi yang berkuasa itu tak boleh, tak mampu. Maka dia kata kita kena cari jalan lain. Dia nampak opportunity sekarang ini nak bawa kuli. Nak bawa kuli pula jadi Perdana Menteri. Sebab dia tahu akhirnya selepas ini, suka atau tidak, saya tak ingat dalam live mana saya cakap dahulu. Akhirnya, saya ingat, yes. Azmin punya plan adalah sama ada dia bekerjasama dengan UMNO atau dia akan masuk UMNO. Saya tak nampak dia akan bekerjasama dengan UMNO lah. Masuk UMNO lah. Tetapi saya nampak akan ada usaha untuk dia masuk bekerjasama dengan UMNO dan memastikan dalam pilihan raya akan datang untuk dia menang. Tuan-tuan dan puan kena ingat, dalam pilihan raya akan datang, peluang bersatu untuk menang adalah tipis. Peluang bersatu untuk menang adalah tipis selagi mana PAS dan juga UMNO bersatu di dalam apa yang dipanggil mufakat nasional. Jadi bagaimana memastikan benda ini tidak berlaku, tuan-tuan dan puan? Dia kena mewujudkan satu coalition di mana Azmin kena berada di situ. Coalition apa? Pertama, coalition yang mana PAS tak boleh ada.
Atau kalau PAS ada pun, PAS tak boleh pergi ke mana-mana melainkan di bawah telunjuk dan tapak kaki Azmin. Sekarang barulah PAS boleh nampak kan. PAS nak ke sana, ke sini, ke sekejap Mufakat Nasional, sekejap Perikatan Nasional. Sekarang ini PAS sendiri sudah dimain-mainkan oleh geng-geng ini. So macam mana dia nak buat? Khianat akan tetap khianat. So dia kata, kita perlu memastikan UMNO berkuasa. Tetapi siapa yang dalam UMNO yang kita boleh letak di atas, yang kita boleh kontrol? So Mahathir kata, okey, kita nampak Kuli. Tetapi Kuli dengan Mahathir ni tak berbaik. Tuan-tuan, saya dah cakap, it's never personal. It's nothing personal. It's all business. Nothing personal. It's all business. Saya tak ingat cerita apa yang cakap macam tu kan. Dia kata, sorry, it's not personal. This is not personal. It's business. Dia kata, ini bukan personal. It's business. And this is politik. Yalah, business geopolitik lah kan. Kenapa dia perlu ada dekat situ? Sekarang ini bila UMNO berada di atas. Sekarang ni bersatu kena pilih nak berada bersama ataupun tidak. Pejuang akan ada dekat situ. PAS akan ada dekat situ nak membentuk kerajaan yang baru. So akhirnya mereka cuba untuk apa? Memecah belahkan. Dia nak pecah belahkan siapa? Perikatan Nasional dengan surat-surat ni. Dia nak pecah belahkan apa? Mufakat Nasional. Dia nak pecah belahkan apa? Barisan Nasional. Apa tujuan dia nak pecah belahkan ni? Bila kekuatan itu tidak ada. Sekarang ini, suka atau tidak, daripada surat itu, UMNO sudah berpecah. UMNO sudah berpecah. Dia memang dah berpecah sebelum ini, dah ada camp sebelum ini, tetapi fraction itu dah semakin besar. Fraction itu dah semakin besar. Kalau kita dengar, saya tak pernah dengar lah, tapi ini orang cakap lah, semisal Papa Gomo, semisal Lokman Adam, yang mana memang kita tahu pro Zahid, pro Najib ini, mereka dah mula nampak bahawa dia dah mula attack Azmin. 30 hari bulan ni, 30 hari bulan ni, weekend ni lah, ataupun di Senin ni saya tengok. Dia orang dah nak buat police report against Azmin. So pergaduhan itu dah mula berlaku, pertemuan itu dah mula berlaku. Pergaduhan dan benda-benda itu dah mula berlaku. So grup ini kita tahu sebenarnya mereka sekarang ini cuba untuk nak menang hati Anwar Ibrahim. Sebab apa? There is another group yang sekarang ini membentuk pasukan dengan Kuli. Yang akan membentuk pasukan dengan Kuli untuk mendapat balik kuasa yang ada. Okey. So akhirnya kita kata, adakah Kuli setuju dengan perkara ini? Kuli bukan bodoh tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah kata, game dalam game, game within game, game on. Adakah jadi ramai orang tanya, Datuk Seri Anwar Ibrahim tu masih ada majoriti ke? As of today, jawapan saya adalah ya, dia masih ada majoriti. Korang tak nampak lagi apa yang saya cuba cakapkan tadi? Perpecahan ini mewujudkan ketidakstabilan. Tuan-tuan dan puan-puan, namakan kepada saya satu coalition yang paling stabil. Perikatan Nasional je. Perikatan Nasional. Pakatan Harapan je. Namakan saya coalition yang paling tak stabil. Perikatan Nasional. Kenapa saya kata Perikatan Nasional? UMNO tengok sekarang ini. Dah keluar surat tersebut, KJ dah kata demikian. Ini dah kata demikian. Tiba-tiba Lokman Adam nak buat police report. Zahid dan Najib tak pernah deny apa yang berlaku. Tiba-tiba Najib keluar satu statement yang sangat pelik. Tuan-tuan dan puan-puan tak nampak bahawa sekarang ini mereka dalam keadaan bergaduh dan sentiasa bila di dalam air yang keruh itu, maka akan ada kita boleh menangguk. Bagi menangguk di air yang keruh. Coalition dan juga commotion dan juga perpecahan ini menyebabkan beberapa ahli UMNO, beberapa ahli PAS, beberapa ahli bersatu kurang lah, adalah mungkin. Dan juga pengkhianat-pengkhianat yang bersama dengan Azmin dahulu merasakan bahawa we have to stop this matter, and the only person yang boleh menghentikan semua perkara ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. As of today, beliau masih lagi mempunyai majoriti. As of today. Siapa majoritinya tak penting. Macam saya kata tadi, Muhyiddin Yassin pun tak pernah pun bagi tahu siapa majoriti dia. So kita nak tentukan macam mana? Kita kena bawa usul ini ke dalam Dewan Rakyat. Ataupun Agong kena make a decision. Tapi saya faham kenapa Agong tak boleh buat keputusan. Kerana kita masih mempunyai Perdana Menteri yang sah. Itu masalah dia. Jadi, dalam keadaan ini, walaupun tak pernah berlaku dalam perlembagaan, dalam perkara ini dia agak sukar untuk kita nak menyatakan Agong kena buat keputusan. Boleh, bukan saya kata tak boleh. Agong boleh buat keputusan, tetapi macam saya kata tadi, akhirnya
Cerita ni takkan habis. Orang nanti akan bawa SD, dia kata dia ada numbers. Buat lagi. Seorang ni ada SD, dia kata ada numbers. Sampai bila benda ni, vicious circle ni akan habis? Kan? Sampai bila dia akan habis? Daripada itu juga saya kata, kan, kalau kita tengok pertembungan dan juga pergaduhan tersebut mewujudkan fraction di mana dia nak membentuk satu kerajaan, Azmin nak membentuk satu kerajaan, Mahathir nak membentuk satu kerajaan, asalkan bukan Anwar jadi Perdana Menteri. Dia tak kisahlah siapa naik tersebut, asalkan bukan Anwar jadi Perdana Menteri. Maka di sebalik ini, Azmin tetap ada. Permainan ni Azmin tetap ada. Kau tuan-tuan perempuan kena ingat, di mana ada Mahathir, dekat situ ada Azmin. Di mana ada Mahathir, di situ Azmin. Dan akhirnya PAS hanyalah menjadi balaci-balaci Azmin je. Kita tengok dekat Selangor dahulu, PAS tu hutang budi. PAS tu hutang budi dengan Azmin. Sekarang ni pun PAS tu hutang budi dengan Azmin. Kerana Azmin lah mereka mendapat jawatan-jawatan yang mewah. Mereka mendapat jawatan-jawatan gaji-gaji yang mahal. Mereka berterima kasih kepada Azmin. Dan mereka suka atau tidak, dia bukan setia kepada Mufakat Nasional, dia bukan setia kepada Perikatan Nasional, dia setia kepada Azmin nak bawa mereka ke mana. Sebab kalau nak harapkan Hadi memang tak boleh pergi ke mana. Hadi ni bukan champion dalam politik, dalam permainan-permainan sebegini. Yang champion dalam permainan sebegini adalah Azmin Ali, Mahathir Mohamad. Adalah Mahathir Mohamad. Jadi ke mana lagi lepas ini tuan-tuan dan puan-puan? Itu saya kata. Mereka akan membentuk satu. Ini dalam apa yang mereka nak buat. Membentuk satu coalition baru di mana mereka akan memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak akan menjadi Perdana Menteri. So saya kata Sabah akan tumbang. Tuan-tuan dan puan, Ketua Menteri Sabah daripada parti mana? Bersatu. So lepas ni Barisan Nasional, UMNO lah yang akan jadi Ketua Menteri. Mungkin. Mungkin dia, mungkin tidak. Mungkin dia, mungkin tidak. So dalam keadaan tersebut, UMNO Sabah tak nak ke setuju dengan tindakan ini. Jadi adakah Zahid dan juga Najib pergi menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Saya nak kata ya pun tidak, saya nak kata tidak pun tidak. Adakah surat itu palsu? Itu tak penting. Apa yang pentingnya adalah objektif surat itu bagi mewujudkan satu fraction, satu perpecahan di kalangan UMNO, di kalangan Perikatan Nasional, di kalangan Barisan Nasional tak adalah, di kalangan Mufakat Nasional itu berjaya. Bila ada keretakan-keretakan ini, mudah bagi mereka untuk melakukan kerja mereka. Kalau semua kesatuan ataupun pertubuhan ini bersatu kukuh, Azmin dengan Mahathir nak buat kerja dia susah. Jadi senang kalau sekiranya dia mainkan isu ini, senang untuk mereka nak buat kerja mereka. Senang mereka untuk masuk. Senang mereka untuk nak susun aturkan orang-orang. Sehingga kan KJ hari ini menyatakan, KJ sendiri menyatakan hari ini bahawa kalau sekiranya benar surat itu, maka dia kata bahawa dia tidak bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang KJ kata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, timbul persoalan lagi. Okey, kalau begitu, betul ke pilihan raya akan berlaku dalam masa yang terdekat? Terpulang kepada Perdana Menteri, terpulang kepada Agong. Tapi mengetahui tentang Agong sekarang ini, dikatakan bahawa baginda tidak begitu keen kepada pilihan raya dalam masa terdekat ini. Sebab dia kata the only solution. Kalau kita tengok UMNO, sebahagian daripada UMNO, dia nak pilihan raya je. Sebahagian daripada UMNO tak nak pilihan raya. Sebahagian daripada UMNO, dia kata kita nak pilihan raya sebab dia yakin boleh menang. Terbukti dekat Sabah dia kata boleh menang, kenapa kita tak boleh menang? Dan dalam pilihan raya tersebut, mereka akan pergi tanpa bersatu. Jadi dalam keadaan itu, pilihan raya itu dijangka lebih kurang dalam hujung bulan ini. Kalau berlaku hujung bulan ini macam mana? Itu saya kata dia bukan tertakluk kepada kita ni. Saya tak kata ya, saya tak kata tidak. Dia tertakluk kepada apa yang Muhyiddin Yassin nak buat selaku Perdana Menteri. Bidang kuasa untuk menentukan, untuk memanggil pilihan raya itu tertakluk kepada beliau. Tertakluk kepada beliau, di mana beliau lah yang mempunyai bidang kuasa sama ada ada ke tidak, boleh ke tidak, mampu ke tidak pilihan raya dilakukan dalam masa yang terdekat. Boleh ke tidak pilihan raya itu dilakukan dalam masa yang terdekat. Jadi bagi saya susah untuk kita nak buat pilihan raya dalam masa yang terdekat. Dan kalau ada pun pilihan raya dalam masa yang terdekat ini, dia akan berlaku tanpa sebarang kempen, tanpa sebarang usaha, tanpa sebarang kempen, tanpa sebarang physical kempen. Dan siapa yang boleh menang, susah nak ramal, susah nak kata dalam keadaan yang ada sekarang. Jadi kalau saya, macam saya kata, itulah
Kalau dibagi kepada saya rasa lebih baik kita adakan pilihan raya. Lebih baik. Tapi then again, siapalah saya nak berkata demikian kan. Sebab ada yang kata kalau kita adakan pilihan raya dalam masa yang terdekat ni tak boleh menang kita guys. Saya kata menang atau kalah itu terpulang kepada usaha kita lah. Terpulang kepada usaha kita. Ada yang marah saya pergi ke Hulu Langat hari tu. Saya tanya, engkau marah aku pergi Hulu Langat, engkau buat apa kat Hulu Langat? Engkau buat apa untuk meningkatkan Hulu Langat? Semenyih pun tak boleh nak menang. Semenyih pun tak boleh sekarang ni Semenyih bersatu. Boleh ke lawan dekat Semenyih? Siapa yang boleh letak orang kat Semenyih? Kau ada calon, kau boleh jadi calon kat Semenyih. Kau boleh lawan bersatu, boleh lawan UMNO kat situ. Kau tak mampu kan? Jadi kenapa bising? Kenapa bising orang nak buat kerja? Tuan-tuan dan puan-puan, take aways kita hari ini. Number one. Ini baru langkah permulaan. Langkah permulaan Atuk, langkah permulaan Azmin and the gang untuk memastikan kuli terus ditipu. Sekarang ini mereka menggunakan kuli sebagai puppet mereka. Itu saya kata, kalau dulu dia kata dia tak sokong Anwar sebab dia kata Anwar tak ada majoriti. Dia kata, habis tu nak sokong Syafi'i kenapa? Sebab ada Syafi'i ada majoriti. Dia tengok Syafi'i tumbang. Apa majoritinya? Sekarang dia kata kuli pula ada majoriti. Dia main petik je. Kan? Dan manusia ni, dia satu benda kita kena belajar. Kalau orang puji kita, jangan terlalu berada di awang-awangan. Sebab itu Salafus Soleh ni dia tak suka sangat kena puji. Dia tak suka sangat kena puji sebab takut pujian itu menyebabkan dia jadi ujub. Dia rasa macam ujub. Oh, hebat aku ni.